Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua pelajar-pelajar cikgu. Hari ini kembali lagi bersama dengan Cikgu Z. Kita akan belajar tentang bahasa Melayu, iaitu kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang kata ganda. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kata ganda, iaitu dalam bahasa Melayu. Okey, ingat apa kata-kata cikgu? Simple but nice. So kita akan belajar mudah saja tapi kita dapat. Alright, kita pergi pada slide yang kedua. Okey, kata ganda ni apa cikgu? Okey, kata ganda ialah pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu kata dasar. Ini adalah kata ganda. Maksudnya dia ulang kata secara keseluruhan, iaitu kesemua, atau dia ulang pada bahagian-bahagian tertentu sahaja. So, ada berapa kata ganda ni cikgu? Kata ganda ada 1, ada 2, ada 3 dan ada 4. Apa itu yang 1, 2, 3, 4? Kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berimbuhan, dan terakhir adalah kata ganda berentak ataupun berirama. So ada 4 ni saja kata ganda yang perlu kamu tahu dan perlu kamu faham. Okey, alright. Okey, kata ganda penuh ni macam mana? Okay. Kata ganda yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama, ada mengandungi imbuhan ataupun tidak. Maksudnya dia ulang benda yang sama, penuh, dia ulang satu-satu, dia tak ada pun tukar dan sebagainya. Itu adalah kata ganda penuh. Dia tak ada pun ulang. Tetapi kata ganda seluruh ini ataupun kata ganda penuh ni tidak boleh hadir bersama kata bilangan. Nampak? Dia tak boleh hadir bersama kata bilangan pula. So ini ada kita punya point. Ada kata kita keluar dalam petikan kita tengok kata ganda ada bersama dengan kata bilangan, maksudnya ayat tersebut salah. Okey, contohnya, contoh kita tengok bawah ni. 4 ni adalah kata bilangan. Sebab dia boleh membilang 1, 2, 3, berapa banyak, setengah. Itu adalah kata bilangan. 4 ekor lembu. Lembu ni adalah kata ganda penuh. Tengok tak lembu ni, L-E-M-B-U. So dia ulang balik, L-E-M-B-U. Maksudnya ini adalah kata ganda penuh. Ayat ni 4 ekor lembu Ali telah hilang. Salah. Salah sebab apa? Sebab kata bilangan tak boleh hadir bersama-sama dengan kata ganda penuh. Dia boleh hadir macam mana? Dia boleh hadir macam ni, yang di bawah ni. Kata bilangan, and then kata ganda penuh tak perlu diulang 2 kali, cukup sekali. Sebab ia merujuk pada yang banyak juga. 4 tu dah banyak dah. So kalau lembu-lembu pun dah banyak. So ayat tu dah tak gramatis. So 4 ekor lembu Ali telah hilang. Itu sahaja. Okey, tiada perubahan dalam ayat, diberi tanda sempang. Okey, dalam pengulangan ni dia ada tanda sempang tengah-tengah ni nampak ni. Alright. Okey, contohnya Cikgu Arif mengarahkan pelajar-pelajar tingkatan 2 untuk menyusun kerusi-kerusi. Ini adalah kata ganda. Nampak dia ulang semua. Aminah meminta ayahnya untuk membelikan gula-gula. Ini kata ganda sebab ulang dan ada tanda sempang. Okey, baik. Kita pergi pada slide seterusnya. Kita tengok kata ganda separa pula. Kata ganda separa tadi penuh, ni separa pula. Separa ni adalah separuh saja. Penggandaan sebahagian kata dasar saja, nampak? Sebahagian. Ini keyword dia. Penggandaan sebahagian saja. Bunyi vokal. Ada vokal ada berapa? Bunyi vokal ada 5, bunyi vokal ada 6. A, E, I, O, U adalah huruf vokal. Tapi kalau bunyi vokal ada A dengan E. E pepet dengan E taling. Iaitu bunyi vokal pada suku pertama mengalami perubahan vokal. Dia tukar pada A. Contohnya pada asalnya ini, contohnya ni pada asalnya adalah jari-jari. So bila dia jadi kata ganda separa, perkataan jari ni dia akan tukar. A ni dia akan gugur, dia akan ganti dengan A. So dia akan jadilah jari. Ni pun sama, dia laki-laki pada asalnya. Tapi apabila dia digugurkan untuk jadi kata ganda separa, kena gugurkan vokal yang pertama, suku kata pertama ni kena gugurkan. So ganti dengan A. So jadi lelaki. Ini adalah kata ganda separa. Okey, pihak polis telah menangkap lelaki. Ni lelaki ni adalah kata ganda separa. Okey, baik, pergi seterusnya. Kata ganda berimbuhan. Imbuhan ni macam mana pula cikgu? Imbuhan ni dia ada 4 benda. So kamu kena tahu imbuhan ni ada imbuhan awalan, imbuhan apitan, sisipan dan juga akhiran. Imbuhan ni diulang balik kata ganda. Tergaru-garu, bermain-main. Tu ni imbuhan ter. imbuhan ter, imbuhan ber. Ini adalah imbuhan awalan.
So garu-garu main-main ni adalah kata ganda. So bila jadi kata ganda bersama dengan kata imbuhan ni, maksudnya ia ini adalah tergolong pada kata ganda berimbuhan. Sebab ada kata ganda, ada juga imbuhan. Ini imbuhan apa? Imbuhan awalan. Ini imbuhan apitan, depan pun ada, belakang pun ada. Nampak? Ni pun sama. Kebodoh-bodohan. Ini imbuhan sisipan. Mana imbuhan sisipan dia? EM. Dia kan turun-turun tapi ada sisipan EM. Jadi turun temurun. Ni pun sama. Tidak tulang-tulang tapi ada sisipan EM. Jadi tulang temulang. Okay, ini imbuhan yang terakhir lah, imbuhan akhiran saja. Dia ada akhir saja. Iaitu ada an. Ada an. Buah-buahan, imbuhan an. Sayur-sayuran, imbuhan akhiran an. So ini semua adalah kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ada 4: awalan, apitan, sisipan dan juga akhiran. Okey, baik. Ini kita pergi yang terakhir, kata ganda berentak ataupun birama. Nampak macam berlaku kan? Itu yang dikatakan berentak. Sebab bila kita cakap tu kita nampak macam ada macam sama-sama lah. Itu yang dikatakan berentak. Proses menggandakan kata dasar. Proses menggandakan kata dasar berikut mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut. Nampak dia ikut rentak bunyi. Itu yang dikatakan kata ganda berentak ataupun berirama. Terdapat 3 jenis. Tadi 4 ni 3 jenis saja kata ganda berentak. Yang pertama, persamaan bunyi pangkal. Itu mula-mula ni. Ini persamaan bunyi pangkal. Bunyi pangkal ni macam mana? Bunyi pangkal ni adalah bunyi yang pertama. Contoh, batu, batan, ba, bukit, bukau, bu. Nampak ni? Bu. Dia sama. Persamaan bunyi pangkal. So kata ganda berirama penyesuaian bunyi keseluruhan. So dia masuk bunyi dia bagi sama keseluruhan dia. Iaitu contohnya kusut masai, hiruk piruk. Nampak dia lebih kurang je. Huru hara, dia tak adalah jadi huru. Tak adalah huru apa lagi? Yang tak ada bunyi hampir-hampir sama. Dia maksudnya menyesuaikan. Susah je juga nak sebut. Okey, baik. Kita pergi yang terakhir, iaitu kata ganda berirama persamaan bunyi di hujung. Tadi depan dah sama, ni dia bunyi yang agak-agak sama untuk keseluruhan. Dan ini bunyi di hujung saja sama. Bunyi di hujung saja sama. Kuih, muih. Nampak? Nampak? Hingar, bingar, ngar. Nampak? Itu hujung dia sama. Itu adalah kata ganda berentak ataupun berirama. Itu 4 jenis kata ganda untuk kamu tahu jenis-jenis kata ganda. Yang pertama, kata ganda penuh. Yang pertama, kata ganda penuh maksudnya ulang balik semua sekali perkataan dan diikuti dengan tanda sempang. Dia tak boleh bersama dengan kata bilangan. Kata ganda separa ni pula dia ulang balik tetapi gugurkan huruf vokal yang pertama dan diganti dengan huruf a. Okey, yang ini kata ganda berimbuhan ni pula. Kata ganda berimbuhan ni diikuti dengan kata diikuti dengan imbuhan. Imbuhan ni ada 4: imbuhan awalan, imbuhan apitan, imbuhan sisipan dan imbuhan akhiran. Itu adalah kata ganda berimbuhan. Dan kata ganda berentak ni pula, dia ganda berentak ni mengikut suku bunyi yang sama. Bunyi di hadapan, bunyi yang sama untuk keseluruhan kata dan bunyi di belakang. Itu saja kata ganda untuk kamu hari ini. Okey. So pesanan cikgu, kehadiran kena ada, nota kena buat. Nanti cikgu bagi latihan kata ganda. Tu jangan lupa ulang kaji. Ingat hashtag kita jaga kita. Barulah super cemerlang bersama. Okay, see you next time.